Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness, dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Hari ini saya nak tanya satu soalan. Apakah soalan itu? Adakah korang mempunyai masalah? Adakah korang mempunyai masalah apa? Masalah dah puasa seminggu lebih dah sikit, seminggu 8 hari macam tu, tetapi masih lagi mempunyai masalah perut buncit. So itulah yang kita punya tajuk kita pada hari ini. Boleh tak saya nak tanya secara jujur yang ada dekat sini? Siapa dekat sini yang mungkin ada masalah? Masalah apa? Masalah dia mempunyai masalah perut buncit, masih lagi mempunyai masalah perut buncit walaupun dah seminggu dah berpuasa. Boleh tak komen saya ada masalah perut buncit? Ataupun tak payah nak komen saya ada masalah perut buncit, segan. So kita buat apa? Kita cuba bagi komen kenal. Waalaikumsalam Kak Yung. Apa khabar Kak Yung? Sihat Kak Yung? Okay, apa yang kita nak buat hari ini adalah saya nak buat sedikit sharing. Saya nak buat sedikit sharing tentang kenapakah seseorang itu masih lagi mempunyai masalah perut buncit walaupun dah seminggu dah berpuasa. Dan sekiranya korang rasa apa yang saya nak share pada malam ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan button share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Hai Puan and Angle, apa khabar? Okey, macam ni. Okey. Saya nak minta jasa baik korang pada malam ni. Boleh ke boleh? Sebab saya tak boleh buat live lama pada hari ni sebab saya ada buat Zoom, saya ada buat one-on-one coaching bersama dengan student Titanium kejap lagi. Okey, pukul 10 malam. Saya nak tanya secara jujur, boleh tak? Boleh tak kalau saya nak tanya, boleh tak komen boleh? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang rasa saya boleh tanya satu soalan dan korang boleh jawab soalan ni. Boleh ke komen boleh? Kalau boleh, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Soalan saya simple. Adakah korang rasa Facebook Live yang saya buat hari-hari, adakah ianya memberi impact positif kepada diri korang? Boleh tak komen? Kalau katakan memberi impact positif, boleh tak komen baik? Kalau katakan dia tak memberi sebarang impact langsung, boleh tak payah reply apa-apa? Sekiranya korang rasa apa yang saya buat ni satu benda yang baik, satu benda yang bagus, boleh tak komen bagus? Bukan saya nak minta pujian, tak. Waalaikumsalam Puan Jamnah, Waalaikumsalam Puan Acik Ros. Sebab saya nak pastikan apa yang saya buat ni akan memberi memberi satu benda yang baik kepada ramai orang yang menonton. Okey. Satu benda saya nak minta, sekiranya korang rasa apa yang saya buat ni satu benda yang baik, satu benda yang bagus, sepatutnya diperpanjangkan lagi, sepatutnya dibuat secara konsisten. Kalau kata korang rasa macam tu, boleh tak tolong share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab terlalu ramai orang perlu faham tentang topik ini. Honestly speaking, sekiranya rasa macam apa yang saya share ni tak memberi sebarang impact yang baik pun, macam tak adalah bagus mana pun korang rasa kan, mungkin korang rasa macam apa yang saya share ni macam satu benda yang tak memberi manfaat kepada diri sendiri dan diri orang lain, it's okay. Tak perlu share pun tak apa. Tapi sekiranya apa yang saya share hari-hari, sepanjang hari saya buat live ni, sepanjang setahun lebih dah saya buat live dan share topik berkenaan dengan anak kurus ni, sekiranya korang rasa apa yang saya share satu benda bagus, please tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dan juga please juga untuk tag sesiapa yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing kita pada malam ini. Okay, hai Puan Rosita Mahidin. Saya nak share kenapakah seseorang itu ada masalah perut buncit walaupun dah seminggu berpuasa. Kan? Sebab apa? Kalau katakan kita masih lagi mempunyai masalah perut buncit walaupun dah seminggu berpuasa, sebenarnya ada something yang kita tak buat benda betul. Terima kasih Acik Ros sebab dah share. Okay, so ada beberapa benda yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Ada beberapa sebab kenapa kita masih lagi mempunyai masalah perut buncit, dan saya nak share ada beberapa perkara pada malam ini yang mungkin akan bantu ramai orang. Dan kalau boleh tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang. Waalaikumsalam Puan Suaizah, apa khabar? Alright. So
Saya nak tekan butang share juga ni. Saya suruh orang tekan butang share, saya tak tekan butang share kan. Mana adil? Okey, begini. Alright, so sebab yang pertama kenapa seseorang itu masih mempunyai masalah perut buncit, saya yakin mereka mempunyai masalah pembuangan. Okey, sepatutnya bulan puasa kita dah meriliskan tanggungjawab perut kita dalam melakukan aktiviti pencernaan yang kerap. Okey, bila kalau katakan perut kita dah berpuasa, katakan dah seminggu berpuasa, sepatutnya kita punya perut dah release sikit. Sepatutnya perut kita dah tak macam bekerja dengan sangat-sangat keras. Okey. Waalaikumsalam Puan Haliza, hai Puan Azila Harun. Okey. So, maksud saya begini, sekiranya kita mempunyai masalah perut buncit walaupun dah berpuasa 7-8 hari dah, besar kemungkinan kita mungkin tak membuang air besar, mungkin dah beberapa hari dah. So perut yang buncit itu adalah satu accumulation of a lot of benda yang sepatutnya kita buang tapi tak terbuang lagi. Waalaikumsalam Cik Na, apa khabar? Okey, siapa sini faham maksud saya? Dan sebenarnya apa yang kita nak share pada malam ini tentang solution masalah perut buncit yang berkenaan dengan susah nak melawas ni, saya akan sentuh secara deep, secara lebih detail esok jam 9.30 malam di dalam Black Magic Mentoring. Okey. Tapi salah satu keyword dia tentang certain makanan. Okay, banyak makanan. Boleh ke saya share ni? Kalau boleh ke komen, boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Hai Puan Nusara Sarah. Okay, boleh ke saya nak share ni? Kalau boleh ke komen, boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Okay, saya perasan saya perasan Facebook ni dah semakin algoritma dia semakin bermasalah sikit. Sepatutnya seseorang yang mempunyai satu page yang mempunyai seramai 18,000 lebih followers, sepatutnya viewers dia tak adalah sikit. Sepatutnya. That's why saya nak minta you untuk tekan button share, sebabkan viewer yang sikit ni disebabkan apa? Disebabkan algoritma. Waalaikumsalam Puan Faizah Kasim. Jangan lupa jam 10 malam kejap lagi kita akan buat. Okay, one-on-one coaching. Alright, so terima kasih kepada yang komen boleh. Okay, saya Puan Cahaya Bulan. Begini, sebenarnya setiap makanan yang kita makan tu, dia ada level secepat mana makanan itu boleh dicernakan. Sebagai contoh, kita letakkan buah-buahan dengan contohnya susu. Okay, buah-buahan dengan susu. Buah-buahan ni dia adalah sejenis makanan yang dia boleh, perut kita boleh cernakan dalam kadar yang lebih cepat. Okey, bermaksud apa yang kita makan dia terus cernakan, dia terus proses, dia terus sedut semua nutrition, dia terus ambil dia punya kalori, ambil dia punya tenaga dan distribute kepada seluruh badan, kemudian dibuang, diletakkan satu tempat untuk diproses seterusnya dan dibuang sebagai najis lah. So proses untuk mencernakan buah-buahan cepat berbanding dengan susu. Susu sebabkan dia punya susu tu sendiri mempunyai molekul yang lebih complicated, yang lebih kompleks dan mempunyai banyak benda yang menyebabkan perlu dilakukan proses ataupun pathway yang lebih kompleks. Hai Puan Ariski, apa khabar? Bermaksud bila kita minum susu, ada lagi beberapa benda yang akan berlaku dalam badan kita selain daripada dicernakan melalui proses hempedu dan sebagainya. Dan itu semua proses tu agak complicated dan saya tak perlu nak share kat sini, tapi point dia dekat sini adalah dia punya proses untuk mencernakan buah-buahan lebih cepat berbanding dengan nak mencernakan susu. Jadi kalau katakan kita gabungkan kedua-duanya sekali, ianya akan menyebabkan perut kita ada sedikit masalah. Konsep dia, siapa sini faham konsep tu? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya korang faham apa yang saya nak cakap pada malam ni? Boleh ke bagi saya love, komen, boleh faham kan? So itulah yang pertama. Pertama dia apa? Ramai orang dia ingat dia boleh makan apa-apa sahaja pada waktu berbuka. Sebenarnya tak. Dia kena faham, dia kena pandai klasifikasikan makanan yang mudah dicernakan, makanan yang susah nak dicernakan. Makanan yang mudah dicernakan tu sebagai contohnya macam buah-buahan. Okay, kalau dicampur pula dengan nasi ayam ataupun nasi biryani, lambat sikit. So that's why tidak digalakkan untuk makan nasi dulu kemudian makan buah-buahan. Sebab bila kita makan nasi dulu, especially nasi yang agak kompleks dia punya tekstur dia, okay,
Dok faham lagi baru masuk Tuan Iskandar Razari. Okey, tak apa, it's okay. Tadi saya explain balik semula. Makanan macam nasi minyak, contohnya kan nasi yang berminyak, nasi yang berkuah banyak, perut kita perlu mencernakan makanan tu lebih lama sikit berbanding dengan sayur, berbanding dengan buah-buahan tadi. So that's why digalakkan untuk makan buah-buahan dulu. Dan bila kita makan buah-buahan dulu, ada beberapa benda akan berlaku. Pertama, penyerapan nutrien akan jadi lebih cepat sebabkan buah-buahan tu lebih cepat untuk dicernakan. Keduanya, kita akan rasa kenyang sikit. Pernah tak kita dengar, siapa kat sini mungkin pernah dengar, yang kita digalakkan untuk makan sebelum kita rasa, kita kena makan sebelum kita rasa lapar. Tapi macam mana kita nak cover rasa lapar tu kalau kita berpuasa? Pada waktu bersahur tu kita memang dah lapar dah pun. Pada waktu berbuka pun kita dah lapar dah. Kalau kita mencekik macam-macam benda, kita makan segala benda tak ikut susunan dia, insyaAllah perut kita akan rasa meragam sikit. So that's why perut kita susah nak mencernakan makanan yang kita makan pada waktu berbuka puasa. Dan apa yang berlaku kepada kita most likely adalah kita mungkin susah nak membuang air besar dan seterusnya mempunyai masalah perut buncit. Okay, kalau faham boleh tak komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni sekiranya korang rasa live kita ni memberi impact yang positif kepada ramai orang. Cek komen sikit. Okay, itu nombor 1. Perutlah kita digalakkan makan buah dulu sebelum makan nasi. Patutlah. Okay, betul lah kan? Itu nombor 1. That's why setiap benda yang kita faham ataupun berdasarkan sunnah dan sebagainya, ada benda yang betul, ada benda impact yang positif dia. Kenapa kita kena buat macam tu? Itu nombor 1. Kenapa? Kita kena susun makanan yang tertentu. Okey. Faham Puan Arifin. Terima kasih Puan Arifin sebabkan komen faham. Dan okey, saya nak minta satu lagi. So far bagus tak apa yang saya share so far? Kalau bagus, boleh ke kalau Amin tu perut? Oh ya ke? Okey, so 1. Nombor 2, ramai orang juga mempunyai masalah. Waalaikumsalam kami. Ramai juga orang mempunyai masalah bila dia berbuka puasa dengan air manis. Dan air manis yang sejuk pula tu. Sebenarnya bukan salah. Waalaikumsalam Puan Juizatul. Okey, bukan salah untuk minum air manis. Sebenarnya sepatutnya digalakkan, tapi susun atur dia. Hai Puan Aiza Malina. Susun atur pemilihan makanan tersebut patutnya disusun dengan lebih betul. Sepatutnya kita tak boleh makan makanan, contohnya makan makanan yang macam panas kan, dengan makanan yang berminyak. Kemudian kita ada macam-macam benda dalam tu. Kita ada ayam, kita ada nasi biryani contohnya kan, yang memang kita tahu nasi biryani ni penyediaan dia akan bagi kita susah sikit. Susah sikit nak cernakan makanan tu. Dia perlukan masa lebih sikit. Kemudian kita minum pula air sejuk dan air manis, dan lagilah susah perut kita nak mencernakan. Siapa sini boleh imagine? Okay, siapa dekat sini boleh imagine sekiranya kalau katakan kita dapat, okay, boleh tak saya nak bagi contoh sikit lah, senang cerita, saya bagi contoh sikit. Saya nak bagi satu contoh, hopefully contoh ini akan memberi pemahaman yang lebih jelas. Kalau boleh saya bagi contoh, boleh tak komen boleh. Boleh ke bagi saya love banyak-banyak, dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni sekiranya korang rasa apa yang saya share ni akan bagi impact yang positif. Nafsu kuat, nafsu kuat tu satu juga. Satu benda lagi, dia tak pandai susun. Kalau dia pandai susun, insyaAllah dia akan dapat kawal nafsu sebenar-benarnya. So that's why kita ada banyak makanan seperti makanan yang berfiber tinggi, makanan yang bergula rendah atau ber-GI yang rendah. So benda tu semua akan memberi impact kepada sejauh mana kita boleh mencernakan makanan tu, nombor 1. Dan sejauh mana kita boleh kawal selera makan in the future. Supaya apa? Supaya badan kita tak ada terlalu macam craving sangat dengan benda-benda manis, nombor 1. Nombor 2, kita takkan rasa cepat lapar bila kita pandai susun makanan. Okay, terima kasih kepada komen boleh Acik Ros dengan Puan Ida Osman. Tuan Khairul pun kata boleh juga. Sebagai contoh macam ni, katakan kita berada di pejabat. Katakan kawasan pejabat saya kan. Saya diberikan kerja yang berlambak-lambak. Okay, berlambak-lambak. Katakan saya baru balik daripada cuti. Katakan cuti seminggu katakan. Kan?
Saya pun masih lagi ada mood holiday. Katakanlah kita baru balik beraya kan, dan boleh rentas negeri pula tu. Kita duduk balik rumah parent kita. Kita lepak seminggu beraya dan sebagainya. Dan bila kita balik ke tempat kerja, kita ditimbun dengan banyak gila paperwork yang harus diselesaikan hari ini juga. Bertimbun-timbun, tak tersusun, tak macam tak tersusun lah. Sini ada file, situ ada file, situ ada kerja, situ ada benda tu nenek kan. So kita akan serabut, betul tak? Kita akan serabut. Dan apa yang sepatutnya kita buat? Apakah yang patut kita buat? Sesetengah orang dia akan ambil kerja dia akan ambil kerja yang senang untuk diselesaikan dulu. Kan? Faham tak maksud saya? Kalau katakan saya ada 2 kerja. Satu kerja hanya untuk sign paper je. Sign paper ni senang. Waalaikumsalam penuh hati. Walaupun bila sign paper ni mungkin kita akan di accountable dengan beberapa jenis masalah, tapi kita letak ke tepi dulu. Katakan kita kerja nak sign paper, kerja nak mengarang karangan dan sebagainya kan. So kita akan ambil kerja yang senang dulu supaya kita punya load kerja dekat atas meja kita berkurangan. Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? Boleh ke komen faham kalau faham explanation saya? Dan sama juga macam perut kita. Perut kita bila dah lama dah tak bekerja, dah daripada jam 5 pagi tadi tak bekerja sampailah pukul 7 malam lagi, dah 14 jam tak bekerja, tak mencernakan makanan, tiba-tiba zas dia bagi segala benda tok nenek dalam tu. So perut kita dia terpaksa mengatur dulu mana patut aku cernakan dulu. Tetapi kita punya saluran tekak kita ni kecil aje kan. Trachea kita, esophagus kita kecil aje. Apa yang kita makan itu yang dicernakan dulu. Sebab dia bukan datang macam segelombok macam benda kat situ. So perut kita boleh pilih. Perut hanya akan boleh mencernakan makanan berdasarkan apa yang kita makan dulu, sebabkan saluran tekak kita, esophagus kita, segala benda tu kecil. So bila kecil, makanan apa yang sampai itu yang dicernakan dulu. Yang jadi masalah dia bila makanan tu sampai dan ada makanan baru, dan yang makanan sampai ni susah nak dicernakan, sampai pula makanan baru yang senang dicernakan. Makanan yang senang dicernakan ni akan disimpan sekejap. Nak cernakan makanan yang susah nak dicernakan dulu. Yang jadinya bila makanan yang ni dah habis dicernakan, makanan yang senang nak dicerna seperti macam buah-buahan tu dah jadi busuk. Dah jadi macam dah tak elok sebabkan dah terexpose, dah being contaminated dengan macam-macam asid dalam badan kita, yang menyebabkan apple tu ataupun buah-buahan tu jadi macam dah macam bukan tak senang. Dia senang nak dicernakan tapi macam dah tak serupa apple, dah tak serupa buah. Jadi apa yang berlaku kepada badan kita? Badan kita akan kumpul banyak gila toksin disebabkan makanan yang tak dapat nak dicernakan dengan baik. Lalu jadilah kita masalah seperti masuk angin ataupun gastrik, ataupun kita juga mungkin akan ada masalah seperti susah nak melawas, kita susah nak membuang air besar contohnya. Lepas tu pula nutrition kita ataupun nutrien yang kita makan tak dapat nak diserap sepenuhnya. Walaupun kita makan yang sihat pun, tapi kita tak nampak kesan juga. Lalu dari sudut fizikalnya, perut kita masih lagi buncit walaupun dah puasa seminggu. Siapa sini faham explanation saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni sekiranya korang rasa apa yang saya share ni satu benda yang bagus. Kan boleh imagine Cuba bayangkan kita ni perut, kita dapat banyak gila kerja kan. Mesti kita stres. Contohnya macam kalau cikgu macam Puan Ariskin, cikgu dapat kerja untuk sign paper, exam paper budak contohnya. Kemudian kena sign benda pula. Ataupun dan kena plan carnival sukan sekolah. Kena buat meeting dan sebagainya kan. So benda apa yang senang kita dah buat dulu. So that's why kita boleh pilih. Tapi perut kita kesiannya dia tak boleh pilih sebabkan saluran dia kecil nak sampai ke perut untuk dicernakan. Jadi apa yang berlaku? Buncit, susah nak turunkan berat badan, susah nak melawas, begitu dan sebagainya lah. So that's why penting sekali untuk saya explain dekat sini esok jam 9.30 malam. Siapa dekat sini yang rasa apa yang ataupun siapa kat sini yang rasa macam dia kena tahu lebih lanjut, dia kena tahu lebih banyak lagi benda berkenaan dengan ini supaya dia tak lagi ada masalah seperti melanggar dinding,
melanggar banyak gila problem dan sebagainya. Macam mungkin dah banyak buang masa, makan macam-macam ataupun cuba macam-macam cara nak kurus, tapi benda yang paling basic sekali dia tak faham. Siapa yang rasa sekiranya macam dia nak saya explain lebih lanjut, boleh tak komen nak saya explain lebih lanjut. Sebab saya akan explain benda ni secara terperinci esok jam 9.30 malam di dalam Black Magic Mentoring melalui platform Zoom. So kepada mereka yang masih lagi aktif, sepatutnya mereka dah dapat email untuk join kita punya Zoom esok. Dan esok juga saya akan share satu good news kepada mereka yang join kita punya Black Magic Mentoring. InsyaAllah kita akan tunjukkan beberapa eksperimen ataupun demonstration lah sebenarnya. So kita akan jumpa esok. Saya pun tak boleh buat live lama sebabkan jam 10 malam saya ada buat one-on-one coaching dengan salah seorang daripada student kita. Okay, Puan Cahaya Bulan nak, Puan Kak Mi nak. So cuba dapatkan akses dekat dalam Black Magic Mentoring esok supaya saya akan explain apakah makanan, kategori makanan yang kita boleh makan dulu, kategori makanan yang kita boleh makan kemudian dan sebagainya, supaya kita makan banyak, insya-Allah berat kita akan senang turun. Kita makan banyak, insya-Allah perut kita tak buncit pun. Itu kisah dia. So that's why macam mana nak dapat link Zoom, so boleh hubungi konsultan Batak Fitness ataupun boleh klik dekat pin komen. Sebab kita sedang buat satu series of Zoom sepanjang bulan puasa ni untuk kita tackle masalah yang kebiasaannya orang yang berpuasa ni hadapi, supaya bila mereka dapat tackle masalah-masalah ini, mereka akan boleh senang dapat turunkan berat badan dan dapat bentuk ataupun saiz baju yang lebih kecil pada hari raya nanti. Dan insya-Allah bila mereka faham dan follow betul-betul, pada hari raya nanti berat mereka lambat naik. So kepada mereka yang mungkin baru pertama kali join Facebook Live kita dan rasa macam apa yang kita share ni satu benda yang bagus, okay, ada dua benda saya nak minta korang buat. Boleh tak komen? Boleh. Kalau nak tahu apakah dua benda yang korang boleh buat. Okay. Benda pertama, klik dekat pin komen, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. Secara automatik kita akan dapat akses dekat dalam platform Zoom tu selama sebulan. So selama 4 kali lah, dan akses ke dalam kita punya platform portal Black Magic Mentoring selama 30 hari secara percuma. Kalau katakan kita klik dapatkan promosi ni sekarang, nombor 1. Nombor 2, kepada yang mungkin kali pertama join Facebook Live kita dan rasa macam apa yang kita share ni satu benda yang bagus, tekan butang share pula. Komen NKSC untuk join kita punya Telegram channel kita. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah esok pagi macam tu lebih kurang. Saya doakan nasihat. Apa aku cakap ni? Saya doakan anda sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.